اللهم إنا نعرف بك والأهم الملائكة المقربين وافتح لنا عوراتك وعلمنا أسرار حكمتك رب اشرح لنا صدرنا قال الشيخ المصنع لا نفعنا منه في الدارين. Dan ketiganya sunat. Ketiga daripada empat pada kata dulu pada muka surat 94 kat tengah-tengah tu dia katanya dan adalah sembahyang itu terbahagi ia atas empat bahagian. Sembahyang itu terbahagi ia atas empat bahagian. Pertama, fardu ain. Kemudian yang kedua pulanya fardu kifayah. Ialah sembahyang jenazah. Yang fardu ain tu ada 11. Yang fardu ain tu ada 11. Lepas tu yang fardu kifayah ialah sembahyang jenazah dan sembahyang Jumaat. Di sini yang ketiga. Dan ketiganya sunat. Sembahyang yang hukumnya sunat. Dan iaitu sembahyang di hari raya, sembahyang 2 hari raya, sembahyang 2 hari raya. 2 hari raya tu akbar dan asghar. Akbar dan asghar. Akbar tu raya haji, asghar tu raya fitri. Dah. Setengah daripada semayang sunatnya ialah semayang 2 hari raya. 2 hari raya, raya tu 2 kali. Satu rayanya raya akbar, satu raya laginya raya asghar. Raya akbar tu Aidil Adha, yang asghar tu ialah Aidil Fitri. Dan sembahyang gerhana bulan dan matahari. Maklum, nak bilang sembahyang sunat. Nanti dia akan bahas semua. Dan sembahyang minta hujan. Tak kala berkandak kepadanya kepada hujan. Dengan sebab kemarau. Dan sembahyang ratib yang mengiringi bagi fardu. Dan sembahyang ratib yang mengiringi fardu. Maknanya qabliyah dan ba'diyah. Ratib, qabliyah atau ba'diyah. Satu tu ratib, kalau banyak jadi panggil rawatib. Kalau banyak tu rawatib. Kalau satu tu ratib. Dan sembahyang witir, mengikut mazhab Syafi'i, sembahyang witir tu adalah sunat muakkad. Dan sembahyang sunat duha
dan sembahyang taubat, dan sembahyang sunat taubat. Dan jikalau daripada dosa kecil sekalipun, taubat tu daripada, dan jikalau taubat itu daripada dosa kecil sekalipun. Dan jikalau taubat itu daripada dosa kecil sekalipun. Sunat solat juga. Nanti tengok lagi akan datang, dia akan menyatakan kaifiatnya. Kerana sabda Nabi SAW, laisa abdun yudhnibu dhanban fayakumu fayatawadda'u fayusalli rak'ataini. Summa yastaghfirullah illa ghafara lahu. Ini dalil menunjuk di atas katanya sembahyang sunat disunatkan sembahyang kerana hendak taubat. Dalil bagi sunat sembahyang kerana hendak taubat, sebab hadis katanya laisa abdun yuznibu, tiada seorang, terjemah dia, tiada seorang hamba berdosa. Ia maka berdiri ia, berdiri je maknanya dia solat lah. Bukan. Maka berdiri ia, dia bangkit, dia bangun, dah tengah malam. Maka berdiri ia, dia bangkit, dia bangun, dia berdiri. Maka mengambil air sembahyang, mengambil wuduk. Maka sembahyang 2 rakaat. Lepas pada dia ambil wuduk, dia sembahyang 2 rakaat. Kemudian minta ampun ia akan Allah. Lepas pada solat tu dia minta ampun. Dia tak buat begitu, malaikat diampun baginya. Malaikat diampun baginya, bagi seorang hamba. Allah Ta'ala mengampunkan bagi dia. Maka tak kala adalah sembahyang 2 rakaat ini daripada jumlah pergantungan taubat jua. Kerana inilah tiada menafikan daripada segera dengan taubat. Dia, tapi ya sebenarnya tak mesti waktu malam, masa-masa mana sekalipun. Apa tu? Jadi sunat taubat ni ialah suatu sembahyang yang dikerjakan sebelum pada hendak taubat. Yang dikerjakan sebelum hendak taubat. Maka tetapi kita maklumnya taubat daripada dosa walaupun dosa kecil tu adalah wajib, lagi pula wajib bersegera. Wajib bertaubat daripada dosa-dosa kecil atau besar, lagi pulanya wajib bersegera kepada taubat. Habis itu dia tak terus taubat, dia terus solat dulu 2 rakaat. Dia tak terus taubat, dia terus solat dulu, belum pada taubat 2 rakaat. Maka solat 2 rakaat ini adakah membawa kepada jadi lambat nak taubat? Membawa kepada jadi tak bersegera kepada taubat? Tak bersegera kepada taubat adalah dah berdosa. Maka sekiranya kalau orang tanya macam tu, taubat daripada dosa walaupun dosa kecil sekalipun adalah wajib. Bersegera kepada taubat pun wajib. Maka
Tetapi seorang ini dia sembahyang 2 rakaat dulu belum pada nak taubat. Maka sembahyang 2 rakaat itu adakah menyebabkan jadi lambat nak taubat, tak bersegera kepada taubat? Kalau kita faham kata bersegera taubat, tak boleh buat apa-apa lah. Sebab taubat tu adalah wajib. Segera taubat tu adalah wajib. Sembahyang 2 rakaat ini sunat. Sepatutnya kita tidak utamakan sunat sehingga tak boleh nak buat wajib kan. Jadi boleh ke begitu? Segerakan taubat tu wajib. Sembahyang 2 rakaat ni adalah sunat saja. Kalau kiranya tak patut solatlah, terus taubatlah sebab nak dapat segera, nak bagi jadi segera kepada taubat. Maka lalu tu dia jawab katanya, maka tak kala adalah sembahyang 2 rakaat ini ialah sembahyang 2 rakaat sunat taubat daripada jumlah daripada perkara daripada perkara-perkara yang termasuk daripada perhimpunan perkara-perkara yang bergantung dengan daripada jumlah pergantungan taubat juga. Maknanya setengah daripada perkara yang ada sakutan dengan taubat. Setengah daripada perkara yang ada sakutan, yang ada pergantungan dengan taubat juga. Kerana inilah tiada menafikan kita solat dulu 2 rakaat belum pada nak taubat tu tiada menafikan daripada segera dengan taubat. Sebab kita mulai solat sunat taubat tu dah masuk di dalam perbuatan taubat. Setengah daripada pekerjaan taubat dah. Setengah daripada pekerjaan taubat dah. Walaupun tak mulai lagi tapi tengah duk siap-siap cuci untuk nak taubat. Jadi maknanya masuk dalam pekerjaan taubat dah. Sebab tu tak membawa, tak jadi berdosa, tak menjadi berdosa sebab tak bersegera kepada taubat. Sebab dia ni setengah pada perbuatan taubat dah. Jadi maknanya faham di sini maknanya sembahyang sunat taubat tak tentu kepada waktu malam. Jadi naknya apabila ada dosa mesti bersegera kepada taubat, solat 2 rakaat taubat. Seterusnya dan sembahyang malam. Setengah pada sembahyang sunatnya sembahyang malam, yakni tahajud. Sembahyang tahajud. Kerana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhal muzammil qumil laila. Orang yang berselimut, berdiri olehmu akan malam. Kum al-laila, berdiri oleh kamu pada waktu malam. Berdiri malam. Apa makna berdiri malam? Yakni sembahyang malam. Adalah Nabi sangat kasih ya Nabi berdiri malam. Bangkit pada malam untuk solat tu Nabi sangat suka. Ialah sembahyang tahajud. Setengah daripada sembahyang sunatnya sembahyang istikharah. Yakni minta pilihnya. Yakni minta pilihan. Minta pilihan. Jadi kita minta daripada Allah pilih untuk kita. Minta Allah Ta'ala memilih untuk kita. Jadi kita tak tahu akibah bagi suatu perkara tu. Akibah bagi suatu perkara masa depan tu. Kalau kita buat sekarang, akibah dia, ujung jatuh dia masa depan nak dapat baik ke tak dapat baik, kita tak tahu. Apabila kita tak tahu, jadi kita tak boleh nak buat keputusan nak ke tak nak lah. Nak mengadap ke tak nak mengadap. Maka kita minta Allah Ta'ala tolong pilih untuk kita. Yang mana yang lebih baik untuk kita.
itu sembahyang istikharah. Tengok dia kata jika ada pekerjaan yang harus atau ibadat. Jika ada pekerjaan yang kita nak minta Allah Ta'ala pilih untuk kita. Pekerjaan yang kita nak minta Allah Ta'ala pilih tu adalah pekerjaan yang harus. Pekerjaan yang harus, maknanya bukan benda haram, tak boleh nak istikharah, nak minum arak ke, nak berjudi. Duit ada ni nak beli arak ke, nak buat judi, tu tak boleh istikharah, haram. Dan makruh pun tak boleh nak istikharah. Jadi maknanya perkara yang kita nak boleh istikharahnya, satunya perkara yang haram, perkara yang harus. Atau ibadat, atau kerjaan yang kita nak bagi Allah Ta'ala pilih untuk kita tu ialah kerjaan ibadat. Apalah yang terlebih baik baginya bagi seorang. Kita nak bagi Allah Ta'ala pilih, buat pilihan untuk kita yang mana yang terlebih baik bagi kita. Apa yang terlebih baik baginya. Jadi minta Allah Ta'ala pilihlah apa yang terbaik bagi kita, yang paling baik. Dan terkadang makruh sembahyang jika ada pekerjaannya itu makruh. Dan terkadang makruh sembahyang, jenis sembahyang sunat, sembahyang istikharah tu adalah hukumnya makruh. Jika ada pekerjaan itu, pekerjaan yang hendak dipilih tu makruh. Kalau nak bagi pilih benda makruh, makruh. Dan terkadang haram jika ada pekerjaan itu haram. Jadi maknanya dia duit ada. Dia fikir, duit ni nak berjudi ke nak buat beli arak. Nak buat beli arak, minum arak. Maka dia fikir tak lepas, istikharah minta Allah Ta'ala tunjuk kepada dia. Maka itu haram. Dia makin disebut pada Madabiri. Beginilah disebut dalam kitab bagi Al-Madabiri. Jadi maknanya sembahyang istikharah tu kalau sunat tu di mana? Ketika kita nak bagi Allah Ta'ala pilih kepada kita untuk kita pada perkara yang harus atau perkara yang ibadat. Adapun kalau benda tu benda makruh, maka makruh sembahyang. Kalau benda tu benda haram, maka jadi haramlah sembahyang. Dan sembahyang tarawih, maklum, setengah pada sembahyang sunat. Dan sembahyang tahiyyatil masjid. Dan sembahyang tasbih. Dan sembahyang sunat zawal, sunat gelicir matahari. Dan sembahyang qadha sunat yang mempunyai waktu. Dia qadhakan sembahyang yang terluput, padahal sembahyang itu sembahyang yang mempunyai, sembahyang sunat itu sembahyang yang mempunyai waktu. Jadi sembahyang sunat yang mempunyai waktu, sekiranya kalau ada luput sunat di qadha. Begitu. Sembahyang sunat yang mempunyai waktu, sekiranya kalau terluput, maka sunatnya mengqadhakan. Dan sembahyang sunat rujuk. Sunat rujuk, yakni kembali daripada safar. Kita balik daripada perjalanan jauh-jauh sampai ke rumah, kita solat 2 rakaat. Bagi solat sunat musafir. Solat sunat safar. Jadi kita datang daripada jauh-jauh tu, apabila sampai ke rumah,
kita solat 2 rakaat. Iaitu sembahyang sunat rujuk tu 2 rakaat dinamakan sunat kudum. Sunat kudum. Dia nama katanya sunat kudum. Kalau kita nak niat begitulah, usalli sunnatal kudum. Usalli sunnatal kudum. Tapi boleh semua. Usalli sunnatal rujuk, usalli sunnatal safar. Disembahyangkan keduanya di masjid dahulu daripada masuk ke rumahnya. Tapi caranya begini. Apabila kita datang daripada jauh, balik-balik masuk kampung kita. Masuk dalam kawasan kita. Apabila masuk dalam kawasan kita tu, biasanya dalam kawasan kita tu ada masjid. Maka kita terus pergi masjid, bersinggah kat masjid. Semayang sunat 2 rakaat kat situ, kemudian barulah masuk balik ke rumah. Dulu daripada masuk ke rumah, dan jikalau waktu karahah sekalipun, waktu petang sekalipun, artinya lepas subuh masalan, maka solatlah. Jadi caranya solat safar sana itu, jadi kita apabila kita sampai kepada kawasan kampung kita atau kawasan kita lah, jangan kita terus pergi ke rumah, kita singgah kat masjid. Mudah kata, senang katanya masjid yang dekat, yang kawasan kita lah. Tak kira masjid tu jami' tak kira. Jadi maksudnya, kalau ada surau pun surau lah. Kalau ada surau pun surau lah. Tak mesti masjid. Tapi walaupun tempatan tu ada masjid. Kalau surau pun surau lah. Maka kita jangan terus ke rumah lagi. Kita balik, kita terus kepada surau atau kita terus kepada masjid yang ada di kawasan kita itu. Maka solat 2 rakaat, lepas tu barulah kita balik masuk rumah. Caranya begitu. Lepas tu walaupun kebetulan dengan waktu yang tak boleh sembahyang lain-lain sekalipun, tapi seperti lepas asar, ketika matahari dah jadi kuning, sekalipun boleh nak solat lagi. Sebab kita ni mempunyai sunat, mempunyai sebab, boleh. Sebab mutaqaddim boleh mengerjakan pada waktu, waktu dilarang solat. Ya, dilarang solat pada waktu lepas asar, pada waktu matahari kuning tu, solat yang tiada mempunyai sebab yang terdulu. Dan sembahyang sunat wuduk. Maknanya lepas wuduk lah. Salli sunnatal wuduk. Dan sembahyang sunat azan lepas pada azan. Dan sembahyang sunat mutlak. Iaitu sunat mutlak yang tiada dikaitkan dengan waktu dan tiada dikaitkan dengan sebab. Bukan mempunyai waktu, bukan mempunyai sebab. Dia panggil sunat mutlak. Maknanya tak terkait dengan waktu, tak terkait dengan sebab. Tapi jangan solat pada waktu dilarang solat. Seperti lepas subuh, lepas solat asar. Artinya pada waktu matahari dah kuning, tu masa tu tak boleh lah. Jadi maknanya sunat mutlak tu maknanya tak terkait dengan waktu, tak terkait dengan sebab. Tak terikat dengan waktu, maknanya tak ada waktu untuk dia. Bila-bila pun boleh. Dan tidak ada sebab. Seperti musafir, sebabnya musafir. Sunat wuduk, sebab wuduk. Sembahyang sunat ihram, sebab ihram. Yang dia ni tidak ada apa-apa sebab. Saja nak solat. Maka yang ni usalli sunnatan, niat dia sajaku sembahyang sunat, sajaku sembahyang sunat, sekadar tu dah cukup.
dan iaitu tiada hingganya, dan iaitu sunat mutlak, tiada hingganya, tak ada sakatan, tidak ada sakatan, kerana menyebut pada khabar Ibn Hibban sabda Nabi SAW, as-salatu khairu mawdu'in fastuksira au ustukillah. As-salatu khairu mawdu'in fastuksira au ustukillah. Bermula sembahyang itu sebaik-baik yang dihantarkan oleh syarak. Itu perkara yang dihantarkan oleh syarak yang terbaik sekalinya ialah sembahyang. Daripada segala ibadat. Jadi maknanya ibadat yang syarak suruh kita buat tu ialah sembahyang lah yang paling lebih daripada mana-mana ibadat. Maka banyak olehmu, maka banyakkan olehmu, yakni sekandak kamu. Nak banyak mana ikut kandak lah. Atau sedikitkan dia. Nak buat banyak, nak buat sedikit tu ikut kandak kamu. Fastuksira au ustukillah. Ataunya baca fi'il amar pun boleh, mengikut dia terjemah tu baca fi'il amar. Fastaksir au istakillah. Fastaksir au istakillah. Baca fi'il amar. Jadi nak sedikit, nak banyak tu ikut sukalah. Dan setengah daripadanya sujud tilawah, setengah daripada tapi sujud tilawah, sujud syukur ni atau sujud sahwi ni, ini bukan dia solat. Bukan dia solat, tapi masuk dalam perkara yang hukumnya hukum seperti hukum solat. Bukan solat, tapi ambil hukum solat. Dan sujud tilawah, sujud kerana ada bacaan Quran, dan sujud syukur di atas nikmat, atau sujud sahwi, maka lagi akan datang kenyataannya pada tempatnya. Itu lagi akan datang. Dan yang lain daripada tersebut itu pada bab salatin nafli. Dan yang lain. Jadi mana ada banyak lagi sembahyang-sembahyang sunat tu, ada banyak lagi yang tak tembuk di sini, yang akan disebut di dalam bab pada menyatakan sembahyang sunat yang lagi akan datang. Ada kata dan yang lain daripada yang tersebut. Mana ada banyak lagi sembahyang sunat yang tidak disebut di sini, hanya akan disebut di sana. Tak sempat bilang di sini, hanya akan disebut di sana. Di mana? Pada babus salatin nafli, pada bab menyatakan hukum sembahyang itu, pada menyatakan sembahyang sunat lagi akan datang. Jadi maknanya sini tu dia bilang tak ke semua dah. Sebab sunat ihram tak ada sebut lagi di sini. Seperti sembahyang sunat hajat pun belum sebut lagi. Itu banyak lagi. Dan 2 rakaat tawaf. Ada lagi sunat 2 rakaat kerana habis tawaf. Dan tak kala hendak dibunuh. Hendak dibunuh. Orang nak kena bunuh tu sunat sembahyang 2 rakaat. Orang sunat dibunuh mana orang yang nak kena bunuh. Orang yang nak kena bunuh tu sunat sembahyang 2 rakaat. Bukan orang yang nak bunuh, orang yang nak kena bunuh. Dia tu sunat sembahyang 2 rakaat. Contohnya macam mana pula ni? Orang nak bunuh, dia nak solat. Boleh buat ke? Boleh. Sebabnya kita katanya seorang sekarang tu di dalam penjara.
Sebab kisnya membunuh orang. Dia sekarangnya dia duduk di dalam penjara sebab kisnya, kesalahan dianya bunuh orang. Lepas tu kita katanya jap lagi dah sampai masa nak ambil kisos dia. Sekejap lagi akan dibunuh dia sebagai bunuh balas. Bunuh kisos. Gitu. Maka belum pada nak bawa dia kepada tempat nak kisosan itu, maka sunat dia tu sembahyang 2 rakaat. Begitu. Maknanya tu mana kata orang yang nak bunuh tu sunat dia tu sembahyang 2 rakaat. Masalah macam mana? Masalah tu seorang dianya bunuh orang. Kesalahan dia tu bunuh orang, menjinayahkan orang. Kemudian dia kena tangkap, dipenjarakan, maka jatuh hukum di atas dianya kena bunuh balas. Maka apabila nak bunuh dia itulah, dia nak kena bunuh balas tu sunat dia sembahyang 2 rakaat. Itu mana katanya dan tak kala hendak dibunuh, nak kena bunuh. Dan 2 rakaat tak kala hendak keluar daripada tempatnya. Nak keluar, nak musafir. Jadi maknanya musafir ni balik pun sunat sembahyang. Nak keluar, nak musafir pun sunat sembahyang. Dan jadi itu maknanya 2 rakaat tak kala hendak keluar daripada tempatnya. Mana kita nak keluar daripada rumah kita untuk nak musafir ke, untuk nak pergi ke mana-mana, sunat kita solat 2 rakaat. Dan 2 rakaat tak kala masuk, tak kala masuk ke tempatnya. Adapun yang solat kat masjid tu satu. Apabila kita nak masuk kat rumah kita, 2 rakaat. Apabila kita masuk ke dalam rumah kita, 2 rakaat pula. Dan habis. Dan yang terlebih muakkad daripada segala sembahyang itu sembahyang 2 hari raya. Dan yang terlebih muakkad daripada sembahyang sunat-sunat yang terbanyak, yang banyak tadi, manakah yang muakkad, mana yang muakkad oleh hukum sunatnya? Dia kata yang terlebih muakkad daripada sembahyang itu, sembahyang yang disebut tadi, ialah sembahyang 2 hari raya. Kerana khilaf pada fardu kifayah. Setengah kata fardu kifayah sembahyang raya. Setengah katanya sunat muakkad. Tapi mazhab kita sunat muakkad lah. Tapi setengah tempat tu dia kata sembahyang witir. Sembahyang witir. Sembahyang witir tu yang paling afdal. Tapi sini dia kata sembahyang raya. Dah. Khilaf. Dan sembahyang gerhana matahari dan gerhana bulan. Kemudian jadi maknanya bawah pada sembahyang 2 hari raya. Makna nombor 2 lah. Nombor 1-nya sembahyang 2 hari raya. Tu pun kalau kita kira tu sembahyang hari raya, sembahyang raya haji, raya kurban tu Aidil Adha lebih afdal daripada sembahyang Aidil Fitri. Tu pun sama-sama dia, tu pun tak sama juga. Sama-sama raya tu tak sama juga. Jadi sembahyang Aidil Adha lebih afdal daripada Aidil Fitri. Maknanya dapat pahala banyak sembahyang Aidil Adha daripada dapat pahala yang dapat daripada sembahyang sunat Aidil Adha tu lebih banyak daripada pahala yang dapat daripada sembahyang sunat Aidil Fitri. Bukan nak cerita katanya kita sepatut buat sembahyang Aidil Adha saja, Aidil Fitri tak payah buat, bukan begitu. Nak cerita katanya sembahyang Aidil Adha lebih afdal daripada Aidil Fitri, maknanya pahala yang dapat daripada sembahyang
Aidil Adha tu lebih banyak daripada pahala yang dapat daripada sembahyang Aidil Fitri. Kemudian raya Aidil Fitri itu pahala yang dapat daripada pahala sembahyang Aidil Fitri itu lebih banyak daripada pahala yang dapat daripada sembahyang gerhana bulan, gerhana matahari. Tertib dia gitu. Sebut kata afdal tu maknanya pahala yang lebih banyak. Maknanya sembahyang 2 hari raya lebih afdal daripada sembahyang sunat gerhana bulan atau gerhana matahari. Dengan maknanya pahala yang dapat daripada sembahyang raya tu lebih banyak daripada pahala yang dapat daripada sembahyang gerhana. Tapi kurang pun, tapi nak cerita katanya dia ada kurang, maknanya tak sama banyak. Tetapi pahala tu pun bukan dia sedikit. Kerana takut luput habis gerhana. Kemudian sembahyang gerhana matahari dan bulan kerana takut habis dengan habis takut luput dengan habis gerhana. Dia begini. Jadi dia sembahyang sunat gerhana ni kalau lepas daripada gerhana dah tak boleh mulai solat. Jadi maknanya kita nak mulai solat gerhana tu tak kira bulan ke matahari ke, maka mesti memulai takbiratul ihram padahal bulan atau matahari masih digerhanakan. Kalau dah lepas daripada gerhana, maka dah habis waktunya. Kemudian sembahyang minta hujan istisqa. Jadi kena sikit daripada sembahyang gerhana. Kerana dituntut dengan berjemaah. Sebab sembahyang istisqa ni disuruh kita sembahyang dengan keadaan berjemaah. Jadi sembahyang 3-3 tadi tu jemaah semua tu. Kemudian sembahyang minta hujan kerana ditutup buat solat minta hujan ni dengan secara berjamaah. Tetapi dia tak habis masa. Dia tidak ada masa yang itu hari mana-mana pun boleh. Tapi ada kaifiat dia. Hari yang keempat yang mana belum pada tu puasa 3 hari. Tapi maknanya tilik pada bab afdal dia tu dia rendah sikit daripada sembahyang gerhana lah. Kemudian maka witir. Kemudian maknanya bawah daripada sembahyang minta hujan tu sembahyang witir. Kerana khilaf pada wajibnya. Kerana ada khilaf pada wajibnya. Seperti dalam mazhab Hanafi dia katanya wajib sembahyang witir. Kemudian bawah sikit bawah pada sembahyang witir itu sembahyang mana pula? Maka sembahyang 2 rakaat sunat subuh. Sunat qabliyah subuh. Kerana khabar Muslim rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar terlebih baik daripada dunia dan barang di dalamnya. Mana dapat lebih baik daripada dunia dan isi-isi dunia. Sekiranya kalau dapat memiliki akan dunia sebuah, tak boleh nak lawan dengan, tak boleh nak banding dengan sembahyang 2 rakaat sebelum subuh lagi. Kemudian maka segala sunat rawatib. Maknanya lepas pada apa dia?
selepas pada banda bawah sikit daripada sunat belum subuh kan. Sunat tu kemudian segala sunat rawatib, maknanya segala sunat qabliyah dan ba'diyah itulah yang muakkad. Sunat rawatib yang muakkad. Dia sunat rawatib ni qabliyah dan ba'diyah dia terbahagi pada dua pula. Jadi sunat qabliyah yang rawatib yang mana sunat qabliyah dan ba'diyah tu ada setengah muakkad, ada setengahnya tidak muakkad. Seperti dia belum zuhur, sunat qabliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, setengah daripada lah. Setengah daripada sunat rawatib tu. Jadi kita katanya, jadi sunat ingat begini, nanti nyata di tempatnya. Ingat begini bahwasanya sunat qabliyah dan ba'diyah tu setengah tu ada yang muakkad, ada setengah tu tidak muakkad. Lepas tu boleh jadi beri pun di suatu tempat yang muakkad dan yang tidak muakkad. Seperti pada zuhur. Jadi maknanya belum pada zuhur sunat sembahyang 4 rakaat. Kemudian daripada zuhur disunat sembahyang 4 rakaat. Jadi maknanya qabliyah zuhur 4, dua-dua. Atau nak buat straight 4. Ba'diyah zuhur pun 4 juga. Dua-dua artinya 4 straight. Tetapi yang kata 4 tu 2 muakkad, 2 tidak muakkad. Gitu. Jadi maknanya jadi 4 rakaat belum zuhur. 2 rakaat tu sunat muakkad, sunat qabliyah yang muakkad. 2 rakaat lagi pulaknya yang tidak muakkad. Tapi sunat kesemualah. Tapi kalau kita kiranya nak solat qabliyah bagi zuhur tu nak buat, kalau nak ambil semuanya kena buat 4 rakaat. Kemudian pada zuhur pun nak buat 4 rakaat. Jadi maknanya qabliyah dia tu ada 4. Maknanya yang muakkad 2 rakaat, yang tidak muakkad 2 rakaat. Maka di sini maknanya selepas pada rakaat fajar saat itu ialah sembahyang sunat rawatib yang muakkad. Maknanya nak keluar sembahyang sunat rawatib yang tidak muakkad. Kerana mengekalkan dia Nabi SAW. Sunat rawatib yang muakkad ni ialah sunat yang dikekalkan oleh Nabi SAW. Maknanya Nabi buat tak pernah tinggal. Nabi mengekali, Nabi sentiasa buat benda ni. Sembahyang sunat ni. Habis. Maka untuk hari ini kita akhir di situ. Kemudian pada katanya kemudian maka tarawih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana bikal karim wa ja'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka ma qara'nahu wa ma hafaznahu wa ma sami'nahu faradad alaina waqta ihtiyajina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillah. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.